Okey, hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kamu nak belajar ya macam mana nak lukis ataupun nak jawab soalan bakul sampah. So sekarang ni cikgu tunjuk. Okey, sekarang ni cikgu tengah buat line dulu ya untuk menentukan sudut dalam bilik, sebab dalam soalan dia nak sudut pada sudut sebuah bilik. Okey. Jadi cikgu buat sudut. Jadi cikgu buat mulakan dengan garisan simetri, kemudian cikgu buat bentuk pelan lantai lah macam tu ya. Garisan lantai. Kemudian yang cikgu buat sekarang ni adalah lansir, sebab dalam bilik ada lansir kebiasaannya. Yang ni kalau kamu tak nak buat pun tak apa, tapi kalau rasa nak buat, takut ruang tu nampak kosong, better lah buat sikit. Yang ini cikgu ambil sedikit idea daripada cikgu Faizah, daripada SMK Taman Mount Austin di Pasir Gudang. Kawan baik cikgu tengok tadi dia punya lakaran, jadi cikgu cuba tiru balik. Kemudian ini teknik nak buat bakul sampah tu. Cikgu selalu ingatkan buat garisan simetri, kemudian tandakan ketinggian ataupun kelebaran bakul sampah yang kita nak buat. Sebelum nak cantumkan dia, kita kena buat garisan kena buat separuh bulatan dulu ke atas dan ke bawah. Sifat bakul sampah ni kebiasaannya atasnya besar, bawah dia kecil. Tapi tengoklah dia punya komposisi dia, janganlah sampai terlalu nampak macam cawan. Kemudian dah dapat sudut, kita dah tentukan itu adalah sudut bakul sampah kita. Sekarang cikgu nak buat bentuk penyodok sampah. Penyodok sampah tu dia kata dalam keadaan yang berselerak. Jadi kita kena buat dia melintang lah yang bersepah bukan tersusun. Jadi kita buat melintang. So cikgu mulakan dengan anggaran kelebaran penyodok sampah tu dulu. Cikgu buat. Tengok ini teknik cikgu. Setiap orang teknik dia berbeza. Cikgu ni banyak belajar yang murid-murid cikgu ramai yang lemah. Jadi cikgu akan buat yang paling simple lah, paling senang untuk mereka tiru. Tengok teknik yang cikgu buat. Itu untuk mendapatkan sudut dia. Kemudian sekarang ni cikgu nak buat nak nampakkan dia 3D sikit. Cikgu buat bentuk, kemudian cikgu buat dia punya pemegang dia. Kalau kamu ada idea lain, boleh guna idea sendirilah. Ni memang khas untuk pelajar cikgu yang lemah ni. Dapat dah nampak arahkan sedikit bentuk penyodok sampah tu. Never mind, sebab nanti kita akan murnikan, kita akan buat detailing. Sekarang ni kita nak bentuk dia sahaja dulu dan kita nak tentukan kedudukan dia. Dah dapat kan? Kemudian dalam soalan dia kata nak ada penyapu. So ini cikgu tengah buat penyapu. Cikgu buat garisan simetri. Cikgu ni memang suka bermula dengan garisan simetri. Yang ni cikgu buat dia punya tapak pemegang penyapu, kemudian cikgu buat penyapu dia. Bentuk penyapu segitiga macam tu. Terus buat batang dia. Nampak simple kan? Sebenarnya senang je. Jangan cepat putus asa. Kalau kita dah tahu teknik, insya-Allah kita boleh buat yang terbaik. Dah nampak bentuk penyapu kat situ. Yang ni kita buat ni bidang menggambar ya. Kita cuba menggambarkan kehendak soalan. So selepas dapat tu, kita sebab dalam soalan dia kata nak bakul. Dan kalau bakul kalau kita search tentang sifat-sifat bakul ni, dia ada macam jaring-jaring kan. Sebelum kita nak buat jaring-jaring tu, kita kena padam dulu garisan simetri yang kita buat mula-mula tadi. Sebab cikgu takut kita keliru nanti, tak tahu garisan yang mana kita nak, bentuk mana yang kita nak. Jadi kita padam garisan yang tak perlu supaya kita nak nampak image sebenar yang kita nak ikut kehendak soalan. Kemudian nampak tak? Tadi masa kita belum padam tak nampak sangat lagi. Ini adalah gambarannya sudut sebuah bilik. Cikgu pekatkan sikit, betulkan sikit line-line. So sekarang ni cikgu nak buat tengok cikgu nak betulkan dulu outline. Cikgu nak buat lakaran apa lagi? Dalam soalan dia nak kertas. Kertas yang dah terkoyak. Yang kertas yang digumpal. Kita mulalah menggambar kedudukan. Dalam seni ni kita ada belajar tentang keseimbangan, prinsip keseimbangan. Jadi bila nak melukis tu, make sure gambar yang kita lukis tu, kalau soalan kata nak fokus ataupun pandangan hadapan, maksudnya gambaran objek yang kita lukis tu mestilah jelas dan zoom terus nampak. Jadi itulah yang kita kena buat, dan kita lukis tu kena dalam seimbang. Maksudnya seimbang tu ruang atas, ruang bawah, kiri dan kanan dia
sama besar, sama banyak, supaya kita punya karya kita tu tampak lebih menarik dan kemas. Okey. Tu yang cikgu buat sekarang ni, teknik nak lukis tin. Okey, garisan tengah, kemudian buat separuh bulatan atas dan bawah, kemudian cantumkan. Tu tutup tin. Nampak? Okey. So it's very easy. Okey. Mudah untuk kamu lakukan. Okey, ini cikgu nak buat gumpalan kertas. Okey, ini hanya lakaran sahaja dulu ya, outline. Okey, hari ini cikgu memilih media kering sahaja. Okey, untuk pelajar yang takut nak guna warna. Sebab dalam soalan ni dia tak ada sebut pasal warna. Dia tak cakap warna bakul tu warna apa, penyodok warna apa, tin tu berwarna-warni ke, dia tak ada sebut. Jadi kita boleh guna pensel sahaja. Okey, tengok. Sekarang ni cikgu mula menggambar ikut kehendak soalan. Dia nak kertas terkoyak, dia nak tin, kertas yang bergumpal, penyapu, penyodok, bakul sampah. So, dah dapat bentuk yang kita nak. Macam biasa, padam garisan yang tak perlu. Okey, dah nampak sikit gambaran ya. Okey, sekarang ni cikgu nak buat bentuk bakul tu. Bakul tu mesti ada jalinan dekat bakul tu supaya nampak bakulnya. Okey, biasanya ini pada pendapat cikgu lah. Kalau dia sebut bakul, maksudnya dia berlubang ataupun ada bentuk anyaman ke kat luar. Bukan anyaman lah, dia ada bentuk jalinan lah pada bakul tu. Sekarang cikgu cuba buat jalinan. Okey, pada bakul tu nak nampakkan dia adalah bakul. Okey, terpulang pada kamu. Sebab pada cikgu, kalau tak ada jalinan ni, dia bukannya bakul, dia tong sampah. Dia tong sampah. Kalau flat tanpa jalinan tu adalah tong sampah. Okey, pada cikgu, kalau sebut bakul, inilah jalinan-jalinan yang ada pada bakul tu. Okey. Tapi sekarang ni kita dah moden, bakul tak semestinya daripada rotan kan. Boleh jadi daripada plastik, tapi dia masih mengekalkan ciri-ciri ada jalinan, corakan jalinan tu. So sekarang ni cikgu betulkan bakul tu. Kita dah nampak. Okey, sekarang ni cikgu buat bentuk tin dahulu. So tengok tin ni cikgu, garisan tengah, kemudian buat bulatan. Okey, cantumkan. Inilah cara-cara nak buat tin. Okey, jangan lupa penutup tin. Okey, dah dapat. So penuhkanlah bakul sampah tu, sebab dalam soalan nak bakul sampah yang penuh dengan ada tin, ada gumpalan kertas, ada kertas yang terkoyak. So kita jawablah soalan tu. Nampak kan kedudukan ataupun komposisi yang kena jaga masa nak lukis ni. Make sure kemas dan perspektif yang betul. Okey, kita teruskan. Okey, nak buat ni kena berhati-hati. Jangan nak cepat siap. Kita ada masa 3 jam. So, gunakanlah 3 jam tu sebaik mungkin. Okey. Janganlah nak cepat. Nanti tak nampak bentuk dia, ruang dia, jalinan dia. Tak fokus pada kehendak soalan. Okey. Kita jawab 3 jam ni masa dia panjang. Kalau betul-betul kita fokus, memang cukuplah 3 jam ni. Okey. Teruskan lagi. Buat gumpalan kertas. Okey, tengok nampak tak? Menjawab tak soalan? Okey, tapi yang ni kita tak detailkan lagi. Sekarang ni cikgu tengah betulkan bentuk outline dia. Cikgu tengah betulkan outline dia. Sebab nanti lepas ni kita akan masuk shading. Sebab cikgu tak guna warna ini, cikgu hanya gunakan pensel saja, media kering. Maka cikgu perlukan bentuk yang betul, sebab nanti nak masuk shading dah tak boleh betulkan lagi. Okey, so sekarang cikgu dah mula nak masukkan shading. Okey, tengok. Lepas ni boleh tirulah. Okey, banyakkan buat latihan. So tengok teknik cikgu nak shading. Cikgu gunakan jari cikgu tu sebagai pembaris masa cikgu nak shading tu, supaya dia tak terkeluar dekat garisan lain. Sebab tu Allah bagi kita ni jari. Banyak fungsi jari ni, bukan sekadar nak makan ke, nak buat kerja-kerja lain ke kan. Untuk kita nak melukis pun kita perlukan jari ni. Okey, yang kanan ni pada cikgu tak kidal. Kiri kanan ni untuk melukis, yang kiri tu untuk cikgu cover tempat cikgu nak shading tu supaya dia tak keluar ke kawasan lain. Okey. Kamu kena tentukanlah pencahayaannya dari mana. Okey, kalau pencahayaan tu dari atas belah kiri, maksudnya belah kanan tu akan jadi tengoklah kawasan yang tak kena cahaya atau bayang-bayang dia akan cerah. Tapi kalau yang dia kena objek lain dia jadi gelap. Okey, gunakan ruang dalam, ruang tengah, ruang tepi semua untuk menghasilkan tone. Tone gelap, tone cerah dan sebagainya. Okey, sekarang ni proses cikgu untuk shading. Okey, untuk meletakkan tone pada
karya cikgu. So korang layan dulu ya.
Okey, kita dah shading, dah hampir siap dah pun. So, nak hantar macam ni je ke? Kalau nak hantar macam ni pun boleh, tapi cikgu nak ajar teknik gosokkan supaya kita punya shading tu nampak lebih smooth. Okey, lakaran kita nampak lebih smooth, lukisan kita nampak lagi menarik lah. Sekarang ni cikgu nak apa? Cikgu gunakan tisu tu, gumpal tisu tu, cikgu sapukan pada lukisan kita supaya tone yang kita buat tadi dia nampak lebih smooth. Nampak tak? Lagi nampak cantik, nampak kemas. Okey, make sure kamu bawa lah tisu dapat tu exam nanti. Okey, cikgu gunakan tisu tandas tu. Okey, nampak tak? So masa ni kamu boleh murnikanlah karya kamu. Kalau nak edit, nak bagi dia lagi gelap ke, nak betulkan bentuk dia ke pun boleh lagi. Okey, janji soalan tu dah menjawab lakaran kamu, lukisan kamu tu dah menjawab kehendak soalan. Okey, senang je. Tak perlu guna warna, tak perlu warna watercolor ke, pensel color ke, tak perlu. Okey, pensel pun boleh. Tapi dengan syarat buat dengan berhati-hati dan sepenuh jiwa raga. Okey. Nampak tak? Cikgu detailkan penyapu tu, nak bagi nampak penyapunya. Okey. Okey. Nampak? So kamu boleh tirulah teknik cikgu ni. Okey. Yang bagi ada idea lebih boleh buat idea lebih. Okey, nampak tak? Okey, dah siap. Kita tanda tangan. Okey, bye.